yang kita masukkan dalam internet, Bu. Internet ni kalau kita nak masukkan gambar kita boleh. Kita hantar dalam internet, satu dunia boleh tengok muka kita. Sebab tu sekarang namanya dunia tanpa sepadan. Orang boleh tengok muka Zaini ni satu dunia. Orang Afrika boleh tengok, orang Indonesia boleh tengok, walaupun duduk kat sana orang UK boleh tengok contohnya. Pasal kita masukkan gambar kita dalam internet. Jadi kalau kita nak masukkan gambar, berhati-hati jangan sampai gambar kita antaranya yang membuka aurat, kerana gambar ini akan dipertontonkan oleh orang-orang yang bukan berhak dengan aurat kita. Jadi katalah masa kita uploadkan gambar kita tu dalam keadaan kita ni tak tahulah, ataupun kita jahil, maka bila kita tahu, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ampunkan. Kalau taubat kita itu jujur dan ikhlas. Kalau kita mampu nak tarik keluar, kita keluar, delete kan. Kalau tak mampu nak tarik keluar, ada cara tak doktor? Boleh kan? Ada cara nak delete balik. Yang pentingnya kita keluarkan balik gambar-gambar kita, yang boleh kita punya sendiri kan. Itu kalau kita punya ni, tapi kalau orang dah curi, orang dah ambil, orang buat macam-macam, kita tak boleh buat apa lah. Kita serah kepada Allah. Kita tahu kepada Allah. Tapi yang mampu kita kawal, kita tarik balik gambar-gambar kita. Sebab tu saya sarankan bagi kita, isteri-isteri ataupun ibu-ibu, gambar kita ni tak payah upload sangat, tak apa. Tak payah pun tak apalah. Untuk keselamatan. Kadang-kadang orang gunakan untuk benda-benda yang tak baik. Orang sihir pun dia ambil gambar di internet juga. Print dan diupu, kan? Orang ni tak ingat suami, tak ingat isteri, tak balik. Anak saudara saya sedang berdepan dengan situasi ni. Dia lupa mak dia, lupa ayah dia, lupa pakcik dia, lupa atuknya, lupa tempat kerja. Biasalah, orang dengki dan sebagainya. Jadi berhati-hatilah. Sampai sekarang. Boleh begitu? Ada soalan lain? Kita yang ambil gambar, kalau kita yang ambil gambar, orang tu tak pakai tutup, kita sebarkan dekat kita ambil lah. Kita ambil gambar, orang ambil gambar, orang tak pakai tak tutup aurat lah. Lepas kita upload, hukumnya kita berdosa lah. Kalau kita tahu dia, kita berdosa. Kerana kita menyebarkan benda yang tak sewajarnya kan. Sebab nanti orang akan tengok aurat dia. Okey, ni cerita tentang aurat. Akulah bila dah buka benda ni, saya sentuh tentang aurat. Boleh Aurat ni benda yang bila mana seseorang mukmin itu dia merasakan kepentingan memelihara aurat, dia akan otomatik jaga aurat dia. Sebab tu penting untuk perkasakan kita punya akidah kita, perkukukan akidah kita dengan sendirinya. Aurat kita ni ataupun mereka yang berada bersama kita ni, dia akan memelihara aurat. Aurat wanita ni tuan-tuan, benda yang memang Islam tekankan sangat, supaya tidak ditayang ataupun ditonjolkan, melainkan untuk orang-orang yang berhak melihatnya, antaranya pasangan dia, anak dan sebagainya. Jadi hari ini tuan-tuan, itu yang Nabi sebutkan, akhir zaman ramai umatku yang menutup aurat tapi telanjang. Ada satu hadis yang saya tak hafal tentang kepala. Hadis ni memang terang dan jelas. Jangan kamu memakai pakaian kamu dan memakai tudung sebagaimana nampak bonggol, sebagaimana bonggolnya unta. Tuan-tuan perasan tak? Hari ini kan ada satu trend kan? Ada satu trend kan? Fashion ni kan macam-macam kan? Fashion bertudung. Dulu sikit hari tudung macam-macam nama lah. Tudung bawal lah, tudung yang ada apa? Ada warning kan? Betul ada warning ni. Bila hujan tarik, betul juga kan? Kalau panas boleh lindung kan? Kemudian yang sekarang ni dia dalam tu dia pakai macam sanggul kan. Padahal rambutnya pendek, tapi bila kita tengok dia pakai tudung macam panjang rambut dia, pasal apa? Dia bersanggul. Ini yang Nabi tegur. Nampak? So kaedah umum dalam Islam bagi wanita untuk aurat ni, ialah menutup
segala-galanya kecuali muka dan juga pergelangan tangan. Muka ni boleh dibuka, pergelangan tangan. Kalau mazhab Hanafi, Maliki yang ada mewajibkan menutup, kita nampak pakai niqab kan, pakai kurdah. Kita tak bisa mengira. Jadinya menutup seluruhnya kecuali muka dan hingga pergelangan tangan. Itu yang boleh dilihat. Itu yang boleh dilihat. Dalam keadaan tidak menampakkan bayangan dalam, warna dalam, warna kulit dalam lah. Dan juga tidak ketat menampakkan susuk tubuh. Kita bila keluar sana kita nampak dia tutup atas sampai bawah. Tapi kita boleh kira ini 33, 23, 34. Kita boleh ukur kan, pasal ada shape. Macam botol Coca-Cola ada shape kan. Tapi bila umur dah jejak 40 lebih, dah macam tin Coca-Cola tak. Jadi tuan-tuan, kita tak perlu shape sangat. Yang kita perlu shape ni depan suami. Depan orang kat luar tu tak perlu shape. Nabi ajarkan begitu, pelihara orang kita begitu ini yang kita kena ajar kepada anak kita, pada jiran-jiran kita, generasi kita. Kita orang berdasarkan kehendak Islam, bukan kehendak kita. Kehendak Islam bukan kehendak kita. Hari ini banyak kita buat benda-benda yang ikut nak kita, bukan ikut nak Allah. Biar kita buat tu ikut Allah, bukan ikut nak kita. Maklumlah sekarang ni fashion macam-macam kan. Jadi berhati-hatilah berpakaian. Garisnya begitu yang Islam berikan. Allah Allah. Boleh? Ustaz, macam mana caranya kalau orang tegur untuk apa caranya? Okey, saya sarankan nak tegur orang. Katalah orang ni jenis suka dedah orang kan. Saya ada makcik, anak dia seksi. Seksi. Saya pun kalau pergi rumah dia, mata saya tengok dia je. Fitrah normal kan. Itu yang saya tak suka pergi rumah dia kan. Tapi sekarang subhanallah dah pakai niqab lah. Dah pakai niqab, dia dapat hidayah lah. So kalau kita nak tegur orang yang begitu contohnya, Islam ajarkan kaedah yang digunakan psikologi. Kita jangan direct, macam ni masuk neraka kau. Kita indirect. Kita jangan cerita bab aurat, kita cerita bab Allah. Kita cerita bab akidah, kita cerita bab kebesaran Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau perhatikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak turunkan ayat-ayat tentang soal akidah, api neraka lah, syurga lah, pahala lah sebagainya. Ketika Islam ini bermula dekat Mekah Al-Mukarramah lebih kurang 13 tahun lalu untuk perkasa dan mengukuhkan akidah dia. Belum suruh lagi ayat-ayat hukum ni, belum turun lagi. Dia orang masih minum arak lagi. Arak masih lagi minum. Tapi Allah perkasakan akidah. Tengok bila mana mereka berhijrah dekat Madinah baru turun ayat arak. Sebab arak ni cerita arak perbandingan. Arak ni dah jadi sebati dengan dunia masyarakat Arab ketika itu. Dah macam air mineral lah. Macam air mineral. Mana-mana pergi air mineral kita jadi mineral kan. Arak begitulah. Arak ni dah sebati dengan dia. Jadi Allah cipta kita, Allah tahu lah bagaimana anak-anak manusia. Maka dia perkasakan akidah. Bila kita dah sayang, cinta pada Allah, kenal Allah kan, tahu neraka, tahu adanya pembalasan, alam barzah kita tahu seksaannya bagaimana malaikat mungkar nakir nanti ada kita, bagaimana nanti kita bila dimasukkan dalam neraka kan. Benda-benda ni diperkasakan dalam jiwa orang mukmin. Sebab tu anak kita kira buat macam tu. Kau nak takut kau masuk neraka nanti. Betul. Kan? Hari ni anak kita dengar neraka jarang-jarang. Dengar syurga pun jarang-jarang. Apa dia dengar? Dengar lagu kan. Udang kedung-kedung yang menyeronokkan. Jadi dia jarang dapat dorongan untuk masuk syurga, dan jarang dengar untuk dia ni takut dengan neraka. Ini yang kita kena tekankan.
Seseorang itu bila dia merasakan jiwanya sepatutnya jadi hamba Allah, dia jadi hamba Allah dalam keadaan yang Allah redha, dengan sendirinya dia tutup aurat. Tapi kalau kita paksa, kau nak keluar mesti tutup aurat ni kan, dia tutup aurat masa dia pergi sekolah aja, balik sekolah dah togel. Ada tak? Dia banyak keadaan lah. Dalam masa yang sama juga, contohlah anak kita sendiri ataupun orang yang mampu kita didik, orang yang mampu kita bagi arahan, kita bagi tahulah, ni keluar rumah ni kita sebagai orang perempuan tentang aurat, pakai. Dia walaupun terpaksa pakai juga, tapi dalam masa yang sama kita perkukuhkan akidah ni. Macam tu. Jangan ustaz kata tak apalah, dia atau bukan aurat tak apalah. Kan? Jangan itu. Tak, maknanya yang saya nak bagi tahu, ada orang, kalau orang asing begitu yang kita nak dakwah, saya pelan-pelan, kita jangan terus pergi pada bab yang bukan aurat itu, walaupun matlamatnya ke arah itu. Contoh macam orang yang nak masuk Islam. Cerita ni biasa tuan-tuan dengar kan, orang lelaki nak masuk Islam, kita tanya dia, kau nak masuk Islam, nanti kau kena potong, kena sunat kan. Kita cerita bab tu kan, itu kemudian tak penting lah kan, tapi bukan itu masanya. Dia panggil fake aulawiyat, keutamaan pada masa itu, ya. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Oh, okey. Tapi sedangkan suami dia tak kisah. Suami dia buat dia. Buat dia. Ramai tuan-tuan ramai. Bagaimana kita terpandang aurat orang? Terpandang. Nabi kata nazratul ula laqwasani alaik. Kalau kita terpandang orang-orang yang pertama terpandang itu rezeki namanya. Pernah ketika dekat Arafah, seorang wanita muda datang jumpa dengan Rasulullah, cantik perempuan ni, bertanyakan tentang keadaan hukum hakam mengerjakan haji. Nabi jawab. Bila selesai, perempuan ni bangun dan dia berjalan. Dia tinggalkan Nabi lah. Sahabat sebelah ni tengok perempuan tu ikut tuan-tuan, sampai kan Nabi pegang kepala dia, pusingkan balik. Dan Nabi kata pandangan yang pertama itu rezeki kau, yang kedua tu mendatangkan musibah dan dosa kepada kau. Jadi kalau kita ibu bapa sekalian bawa kereta nampak nyonya terserak kain kan, terpandang tak boleh kan. Jangan tengok tak juga kan. Ya. Terpandang aurat tidak mengapa kan. Ini dalam soal kita nak menegak dosa ataupun nak menegak kemungkaran. Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, dzalika adaful iman. Ini kaedah yang Islam bagikan bagaimana kita nak mencegah kemungkaran. Nabi kata kalau kamu nampak kemungkaran berlaku, cegahlah dengan tangan ataupun simbolik pada kuasa jika kita mampu. Contohnya katalah kita ni ketua dekat pejabat, kita nampak kemungkaran dekat pejabat kita mampu tegur, kena tegur, wajib tegur. Ataupun anak kita mampu kawal dia, kena kawal contohnya. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, fa bi lisanihi. Kalau tak mampu gunakan kita punya kuasa tadi tu, maka kita cegah dia dengan apa? Dengan lisan. Lisan ni macam-macam. Sama ada kita datang berbual dengan dia, bina hubungan kan? Kau apa khabar kan? Dah lama balik kan? Macam mana anak kau, kita bina hubungan. Bila hubungan tu dah ada, dah baik kan? Maka kita masuklah cerita sikit-sikit. Bukan hari tu, mungkin ambil masa sebulan, mungkin ambil masa 2 bulan dan sebagainya, supaya matlamat kita tu boleh menyampaikan teguran tadi tu. Kalau tak mampu, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kalau tak mampu kita nak menggunakan komunikasi kita ni, lisan kita ni, fa bi qalbihi, maka dengan hati kita. Apa caranya tuan-tuan?
Kita doa, ya Allah, kita doa ya Allah, istighfar ya Allah. Mungkin tak ada ilmu, disebabkan dia tak ada ilmu, dia tak tahu tentang perkara-perkara yang hak dan yang batil, maka dilanggar dia, ya Allah. Berikan dia hidayah ya Allah. Begitu kita kena buat doa untuk dia. Doakan untuk dia supaya apa? Dia dapat hidayah, dapat petunjuk. Mungkin doa kita ni tidak menyebabkan dia berubah. Masih itu, mungkin kita dah mati pun boleh berubah. Yang penting doa tu kena teruskan. Dan itulah selemah-lemah iman yang Nabi katakan, digunakan hati, benci dengan hati pada benda yang maksiat. Itu ikut kemampuan kita, ikut kemampuan. Biarlah dengan Allah. Kita buat semampu kita. Bagus. Ibu bagus risau kan. Memang kita kena risau begitulah. Sebab kita selalu pandang. Anak-anak itu kan tak boleh. Ya. Tak boleh nak. Dia kata dia boleh. Kita nak tunjukkan masyarakat yang macam inilah tuan-tuan. Tapi yang banyak kat luar sana yang tak kisah. Yang tak risau. Pakai tumpang sekaki, sekodeng sama. Orang tu kan, intai sama orang tu. Itu yang banyak. Yang kita nak tunjukkan perasaan dan jiwa jiran-jiran. Ini namanya mengambil berat tentang jiran. Mengambil berat tentang jiran. Bukan jaga tepikan orang. Memang kena jaga tepikan dia. Yang tak dijaga dalam kain dia jangan jaga. Tepi kain kena jaga tuan-tuan. Pasal itu tanggungjawab kita. Allah akan tanya kita. Bahkan Nabi kata al-jar qabla dar. Kalau kita nak cari penempatan, tengok jiran dulu. Barulah kita tengok rumah mana yang kita nak pindah. Pindah mana? Tengok jiran. Berapa pentingnya jiran. Sebab jiran ni ada hak dia yang tersendiri. Contohnya kalau kita sakit, siapa cari? Jiran. Selalu kita jauh kat kampung tu. Kan, balik Surung jauh kan. Jiran sebelah, jiran tu. Kan, kalau kecurian, siapa dia cari? Kalau kecurian, siapa dia cari? Polis. Polis kan. Yang dekat dengan kita lah. Pun jiran kita juga. Itu jiran kita. Wallahu a'lam bissawab. Saya rasa cukup sampai setakat ni lah. Semoga apa yang dapat kita kongsikan bersama memberikan sedikit manfaat. Dan saya mengajak sekali lagi tuan-tuan supaya kita membersihkan, mensucikan hati kita. Ingat kita apa saja yang kita lakukan ini biarlah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Makan kerana Allah, mandi kerana Allah, buang air kerana Allah, bersama kerana Allah, apa saja kerana Allah. InsyaAllah hidup kita ini akan Allah naungi dengan keberkatan dan kerahmatannya. Jadi tuan-tuan, saya mohon ampun dan maaf atas kekurangan dan kesilapan. Semoga kita dihimpunkan di hari yang kekal abadi dalam keadaan yang penuh dengan kenikmatan di sisinya insyaAllah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.